Dia Tuhan. Jangan lupa benda ni sebab dia Tuhan. Bila kita lupa benda ni, tu yang kita jadi orang yang kerap menyalahkan Allah bila kita tak dapat. Faham tak? Kita hanya diberikan kebebasan minta apa yang kamu nak. Tapi Allah dah jamin akan makbulkan. Tapi sebab dia Tuhan, dia boleh ikut timeline dia dan dia boleh ikut kehendak dia nak bagi apa, bentuk apa kepada kita. Saya selalu buat contoh macam ni tuan-puan sekalian. Katakanlah yang kita idamkan, kita nak ada 1 juta dalam akaun bank kita. Contoh dari sudut duit. Kita nak ada 1 juta dalam akaun bank kita tuan-puan sekalian. Tapi di saat kita minta pada Allah, ya Allah aku nak 1 million tu lah ni Ustaz. Ya Allah aku nak sekarang. Tetapi Allah bagi 1 million tu bukan ikut cara kita interpret 1 million. Allah bagi ikut definition 1 million tu pada ilmu dia, bukan dengan ilmu kita. Barangkali Allah bagi 1 million kat kita dengan cara macam mana tuan-puan sekalian? Dia bagi kita mungkin RM10. Kita nak 1 million dapat RM10 je masa tu. Tapi macam mana 1 million tu juga datang bersama-sama dengan RM10 tu? Allah bagi kita tuan-puan sekalian kurang rasa keinginan nak makan benda-benda mahal. Allah limitkan kita punya temptation kita terhadap benda-benda yang luxuries, kemewahan. Kita bersyukur dengan handphone yang getak-getak 1000 tu, tak pernah ada rasa down pun dengan tengok handphone getak 1000. Allah bagi kita okey tuan-puan sekalian dengan kereta kita walaupun dah copan campai kemik sana sini, kita rasa bahagia tengok kereta. Ada orang tuan-puan sekalian calar sikit sebab anak main basikal terkena sikit. Dia tak lena tidur malam tuan-puan sekalian sebab ada calar sikit je tuan-puan sekalian. Kan? Allah mungkin barangkali bagi family dia sihat, anak-anak dia tak sakit, dia tak sakit, isteri tak sakit. Tak perlu keluar duit. Dia hilang temptation nak pergi ke tempat-tempat indah, bagi dia duduk tepi sungai pun bahagia dah. Kan? Tak perlu nak sewa hotel mahal. Dia kata pacak kemah, walaupun begitu pun happy dah. Allah bagi dia rasa bahagia dengan sangat mudah. So which one is more worth? Dapat 1 juta tapi keinginan melampau lebih daripada 1 juta, ataupun dapat RM10 tapi keinginan kita sangat ringkas. Sangat simple. So Allah bagi 1 juta ikut definition dia, bukan definition kita. Sebab ilmu yang paling solid, yang paling valid adalah ilmu dia, bukan ilmu kita. Sebab apa yang kita tahu kat muka bumi tuan-puan sekalian, dia tidak pernah mencapai maksud sebenar. Boleh faham? Ini bahasa orang falsafah ni. Kan? Ilmu yang kita duk pegang kat muka bumi tuan-puan sekalian, dia tidak pernah mencapai maksud sebenar. Tapi kita dekat dunia tuan-puan sekalian, bila cerita sebenarnya tak ada sebenarnya. Sebab sebenarnya Allah je yang tahu. Kalau tuan-puan sekalian masuk dalam dunia falsafah punya discussion, tuan-puan sekalian akan pening sikit lah. Tapi some argument tu menarik. Contoh tuan-puan sekalian, kita minum air kosong ni kan, rasa dia apa? Tawar kan? Tak rasa apa-apa. Tapi benarkah tawar itu, yang kita sebut tawar itu, sebenarnya yang rasa seperti itu? Pening kan? Tinggi sangat. Adakah masin yang kita katakan masin sebenarnya itu ke masin yang sebenarnya? Nampak? Itu pembincangan ahli filsuf, ahli falsafah dia bincang macam tu lah. Sampai dia kata ada kemungkinan pada ilmu yang sebenar, masam itu masin, masin itu masam, manis itu tawar, tawar itu manis. So poinnya adalah tidak ada ilmu dekat dunia ni yang mencapai maksud yang absolute, yang totally sebenarnya. Tak ada. Sebab itu bila nak berdoa kepada Allah, jangan ikut ilmu kita yang cetek ni. Tu yang hidup ni banyak give up sebab kita ikut ilmu kita yang tak tahu apa maksud sebenarnya tu. Tak tu bila Allah bagi, dia ikut ilmu yang solid, yang valid. So Allah bagi ikut kaedah dia lah. Macam kita banyak kali cerita sebelum ni lah tuan-puan sekalian. Ikut ilmu kita pada pemuda Al-Kahfi, dia nak selamat. Tapi ikut ilmu Allah, aku tak bagi selamat tu macam tu. Aku bagi dalam bentuk yang berbeza. Di saat orang tak tenang kena kejar tuan-puan sekalian, tapi pemuda Al-Kahfi ni tenang kena kejar. Sampai boleh tidur tuan-puan sekalian. Boleh imagine tak tuan-puan sekalian, orang kena kejar biasa tak sempat nak pergi tidur. Tapi sebab Allah kata yang kau perlukan bukan keselamatan. Yang kau perlukan sekarang adalah sebuah ketenangan. Sebab dengan tenang kau akan relax.
Bila orang yang tak tenang, dia akan kabut nak nyuruk mana, tak boleh nak tidur, tak boleh nak rehat. Tapi pemuda Al-Kahfi, bila Allah bagi tenang dekat dia, Allah bagi dia lebih daripada sebuah keselamatan lagi. Lebih daripada sebuah keselamatan. Okey? So kembali. So amwal, tuan-puan sekalian, jangan pernah kata Allah tak adil pada saya, Allah tak bagi apa yang saya nak. Just bermuhasabah diri mengatakan, kemungkinan Allah bagi dah, tapi aku yang tak mampu nak capai ilmu Allah bagi kat aku tu. Boleh faham tak? Macam tu. Okay? Ada kemungkinan ilmu kita tak terjangkau. Satu lagi benda yang mungkin tuan-puan sekalian akan lebih tenang, dalam Al-Quran Allah siap janji pasti benda ni akan berlaku. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku pasti tambahkan sesuatu kat kamu. Itu janji Tuhan tau. Maksudnya benda ni bukan jokes ni, bukan acah-acah ni, benda betul ni. Kau bersyukur je aku tambah. Kau bersyukur je aku tambah. Tapi hikmah Allah tidak mendetailkan tambah apa tu, tujuannya apa? Sebab apa? Sebab Allah kata, bila aku nak tambahkan sesuatu kat kamu ni, it can be anything. Apa-apa pun aku boleh tambah. Kalau aku kata la azidannakum amwalan, so mungkin harta je kau akan fokus. Tapi bila aku tak sebut apa yang aku akan tambah, aku dah janji aku pasti tambah. Cuma apa itu ilmu aku punya pasal lah. Kau jangan bimbang lah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, lahul mulk wa lahul hamd. Allah itu maha terpuji, Allah itu maha memegang segala sumber kerajaan kat muka bumi ni. So kau nak bimbang apa? Sebab aku pemegang segala sumber. Aku ni terpuji. So bila aku bagi sesuatu, ikut ilmu aku, mestilah dia kembali kepada terpuji dan yang memegang segala sumber. Faham tak? So dia takkan lari daripada situ. So ada, cuma kita yang tak mampu nak baca. Kan? So dah faham dah kenapa Allah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah sampai bila-bila pun tak boleh nak bilang. Sebab apa? Sebab ilmu kita tak akan boleh pernah sama dan equivalent pun dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu takkan boleh kira sampai bila-bila. Ada faham? Tak berat kan? Okey kan? Masih lagi tak tepu kan? Okey kan? Okey. Okey. So itu amwal. Sekarang aulad, sekarang anak-anak. Kenapa dikatakan anak-anak tu ujian? Tuan-puan sekalian, apa maksud anak-anak tu ujian? Kan saya kata tadi, anak dengar cakap pun ujian, anak tak dengar cakap pun ujian. Okey, bab yang anak tak dengar cakap tu obvious lah, kita nampak itu ujian. Macam mana anak dengar cakap itu ujian? Itulah dia masalah dia. Kita akan mudah cepat rasa ujub. Oh, maybe aku is the best one in parenting this world. Anak aku ni tak pernah lawan cakap aku. Kan? Anak aku semua Menara Gading. Susah nak sebut. Kan? Anak aku semua masuk universiti. Semua pandai-pandai. Kan? Sampai siap tuan-puan sekalian meyakini bahawasanya apa dia buat tu confirm. Kalau kau tiru cara aku dalam parenting, confirm sukses punya. Kan? Kau nak anak kau tunduk kat kau, tak pernah tergetik suara dengan kau ikut cara aku. Kan? So itu pun ujian juga tuan-puan sekalian. Kita ingatkan nak dengar cakap ni okey lah, settle lah. Anak dengar cakap pun boleh jadi ujian. Anak berjaya dekat dalam peperiksaan pun tuan-puan sekalian ujian. Anak gagal peperiksaan pun ujian. Dua-dua ada ujian. So Allah nak latih cara kita melihat dunia ni. Apa pun benda yang berlaku kat depan mata kita ni, ada potensi kita sedang diuji oleh Allah. Dalam bahasa mudah, Allah tak nak kita leka. Itu je. Allah tak nak kita leka. Dalam nikmat ke, dalam musibah ke, jangan leka. Masa leka tu syaitan akan mudah nak buat kerja, nak cucuk ke, nak hasut ke, masa tu lah dia akan buat. Kan? So jangan leka. Sebab semua tu, dalam keadaan semua tu sekali, ada fitnah dia, ada ujian dia. Dan tuan-puan sekalian, Allah kata apa? Wallahu indahu ajrun azim. Dan pada Allah, daripada sisinya, pahala yang besar. Contoh tadi kan, dari sudut harta benda tadi. Kenapa tuan-puan sekalian, bila ada tu kita rasa macam, contoh kalau kita ada harta yang banyak tu, kita rasa macam bangga, rasa sombong. Sebab kita merasakan, bila kita ada duit tu, kita dah ada segala-galanya. Dan bila tak ada, kita nak sangat benda tu sebab kita merasakan duit itu adalah segala-galanya pada waktu itu. Itu yang paling besar, itu yang paling kita nak kejar. Saya sanggup buat apa saja untuk benda tu. Nampak tak?
Sebab kita nampak itu main purpose. Anak tak dengan cakap